الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih lagi sekarang ini berada dalam keadaan bernyawa. Malam tadi dimatikan kita seketika dan pagi ini kembalikan kita hidup semula, memberi kita peluang lagi untuk menjalani kehidupan ini sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita ini sebagai hamba-hambanya dan dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan bagi orang-orang yang dapat pengiktirafan darinya, pengiktirafan sebagai hamba Allah darinya. Karena dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku, antara Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, di dalamnya, maksudnya dalam surga itu, aku sediakan untuk mereka itu di dalamnya sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata tak pernah nengoknya, cantiknya, menariknya. Wala udhunan sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak boleh. Kalau nak menceritakan, nak bayang pun tak boleh. Itulah keadaan syurga yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diiktiraf Allah sebagai hamba-hamba ini. Dan syukur juga kita sekarang berada di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini dah masuk ke 19 hari kita berada dalam bulan ini. Berbagai-bagai latihan Allah datangkan kepada kita di bulan ini. Dilatihnya kita dengan banyak sembahyang, dilatihnya kita dengan banyak baca Quran, dilatihnya kita dengan banyak sedekah, dilatihnya kita dengan banyak zikir, dilatihnya kita dengan banyak tasbih, banyak selawat, banyak tahmid, banyak tahlil dan sebagainya. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Karena Allah datang ke bulan ini semata-mata nak jadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana yang diwajibkan atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah datangkan bulan Ramadan ini untuk melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita diiktiraf Allah sebagai orang yang bertakwa, baru terjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah jamin kita ni selamat, dunia pun jamin selamat, di akhirat pun jamin selamat. Ini Allah kata dalam banyak tempat dalam Quran. Kata Allah, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesai masalah dia. Apa saja kita ada masalah, Allah selesai dengan cara kita bertakwa. Dan dapat rezeki dari sumber-sumber yang kita tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Ini Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat dosa lah. Janji jangan buat dosa. Kalau tak buat dosa, apa saja kita lakukan merupakan pahala di sisi Allah SWT. Tidur mendapat pahala. Apa kata Nabi? Naumu shaimi ibadatun. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kerana dia tidur, mengeluh, buih-buih hari dua kakinya keluar, kira sebagai ibadah. Dikira sebagai dia macam-macam Quran, dikira macam-macam dia selawat, dikira macam dia berzikir, dikira macam dia semayang, dikira macam dia sedekah. Ibadah. Tidur jadi ibadah. Wasamtuhu tasbihun, dan diam itu adalah tasbih. Dia diam, dia tak apa, duduk menung aja. Dia macam orang tasbih. Jangan sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan sekali sebut subhanallah tu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nah, itu dia. Pada diam aja. Kalau mau dia beribadah, lagi banyak pahalanya. Wa amaluhu mudha'afun, kata Nabi. Dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Dia buat amalan sunat dapat pahala wajib. Dia buat benda wajib, dia dapat pahala 70 kali ganda pahalanya. Mudha'afun, tapi diganda-gandakan pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajabkan. Dan Rasul ajar kita apa doa yang patut kita baca di bulan Ramadan. Setiap kali sembahyang, dia ajar kita doa ni. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok-renok mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa. Diminta ampun dosa dengan Allah. Nah, itu doanya dimustajabkan. Betul? Wa dzunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Memang Allah janjikan dosa itu diampunkan. Itu sekarang dalam fasa yang kedua, fasa pengampunan dosa. Karena Ramadan ini Allah bagi kepada 3 bagi. 10 hari yang pertama Allah bagi rahmat. 10 hari yang kedua Allah bagi keampunan. 10 hari yang ketiga Allah bagi keperlepasan daripada api neraka. Ini janji dalam hadis Nabi sebutnya. Awalu rahmatun. Awal-awalnya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dapat rahmat. Layak masuk syurga kalau kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Wa wasatuhu maghfiratun. Dan pertengahannya, 10 hari yang pertengahan itu yang sekarang kita lalui ini, hari ini pengambilnya, esok pengambilnya. Hari ini 19, esok 20. 10 hari yang kedua. Datang keampunan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya nanti lepas dosa dan seluruhnya Allah lepaskan kita daripada neraka. Neraka tak sampai lagi nanggungnya. Karena kedahsyatan api neraka itu tak ada siapa boleh menahannya. Tak lalu kita nanggungnya. Dahsyat penuh. Jadi 10 hari terakhir itu Allah janji lepas daripada neraka. Tak masuk neraka. Nah, neraka ada 7 dan 9. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Hutamah, yang keenam Hawiyah, yang ketujuh Lawah. Mana nak? Yang pertama Jahannam. Kabodan kan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia termasuk dalam neraka Jahannam. Nah, itu Jahannam. Apa tak? Anak. Yang kedua Jahim.
kata Allah, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin. Kamu akan nampak neraka jahim itu dan kamu akan nampak dia dengan penuh keyakinan. Ya betul yang kata Nabi tu, betul yang kata ustaz-ustaz tu, betul yang kata ustazah tu. Aku yakin benar-benar. Yang kedua namanya jahim. Yang ketiga namanya saqar. Saqar ni untuk orang tak sayang. Akan masuk dalam neraka namanya saqar. Pada dalam Quran ni Allah sebut dalam Quran ni, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu, berkata mereka ahli neraka saqar, lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Berkata mereka, kami terdiri dari orang-orang yang tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang lima waktu itu, esok mula-mula dibangkitkan seperti babi hitam. Kemudian dibelenggu kaki tangan tu, diikat tangan tu ke leher. Dan diikat di hari. Dan dibawa masuk dalam neraka namanya saqar. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya sa'ir. Neraka sa'ir. Itu untuk orang-orang yang menerima kitabnya dari belakang. Besok di akhirat besok ada satu penjara pemberian kitab-kitab amal. Dan kita akan menerima kitab amal tu. Besok ada convocation besar-besaran, penerimaan kitab besar-besaran. Kitab amal kita dalam dunia ni, apa kita buat tu semua ada tertulis dari kitab besok. Dalam dunia ni, kita semayang ada tulis, kita baca Quran ada tulis, kita berjudi ada tulis, kita berzina ada tulis, kita menari ada tulis, kita baca Quran ada tulis, semua ada tulis. Itu diserahkan keputusan kita besok di akhirat besok. Dan namanya pemberian kitab-kitab. Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ditanda bakhil. Orang menerima dengan tangan kanan bakhil. Ini semua elok aja. Dia buat yang wajib dan sunat, yang wajib dan sunat, yang wajib dan sunat, yang haram dan makruh tak buat. Elok aja. Itu kalau dengan tangan kanan. Ini Allah janji dalam Quran tu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan hisabnya ringan, ceknya ringan, dan dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Itu tangan kanan. Tangan kiri dia masuk dalam golongan kiri. Apa dapat? Washabul shimal, kata Allah. Ma ashabul shimal fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka akan dimasuk ke dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Kalau kena tangkil, benar angkat. Yang tiga lagi teruk. Ambil dari belakang, tangan kiri ni, tengok tangan kiri saja. Tengok tangan kiri, kuku ni temaga, cucuk dada tu tembus sampai belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Semua itu ambil dari belakang ni. Benar? Ini Allah yang kamu ni, bukan hadis ya. Quran kamu. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, dia akan menjerit kecelakaan. Laki aku, jerit laki. Dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Itu yang keempat. Neraka sa'ir. Jahannam, jahil, saqar, sa'ir. Keempat. Yang kelima, khutama. Neraka namanya khutama. Kalla la yunbazanna fil khutama. Wa ma adraka mal khutama. Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Dan bahkan mereka akan dimasukkan dalam neraka bernama khutama. Apa itu khutama? Khutama itu adalah neraka yang ditutup rapat dan apinya membakar sampai ke jantung, sampai ke hati itu dibakar.
Khotamah. Benar. Yang kelima. Yang keenam namanya hawiyah. Nah, hawiyah apa? Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, esok akan ada timbangan besar-besaran, ditimbang antara dosa dan pahala. Kalau pahala yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sedikit, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Wa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa yang Allah redha? Redha artinya bagi dengan rasa seronok, bagi dengan rasa sukacita, bagi dengan rasa yang aman. Redha. Nak syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, nak mahligai syurga Allah redha. Itu kalau dia melakukan kebaikan dalam dunia, balasan bagi mereka yang melakukan kebaikan dalam dunia. Tapi sebaliknya kalau ditimbang berat dosa, semayang tak ada, pahala semayang tak ada, pahala baca Quran tak ada, pahala sedekah tak ada, apa pun tak ada. Yang ada berjudi, minum arak, berzina, merompak, menipu, itu ada. Jadi bila ditimbang berat dosanya, pahala yang sikit. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, kata Allah. Itu dapat masuk neraka maknya hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka dia bermakkan hawiyah. Hawiyah apa? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun faniyah, api yang bersangatan nyalanya. Itu jadi maknya. Api itulah yang jadi mak dia. Mendakap dia, mencium dia, menimang-nimang dia, memeluk-meluk dia dan sebagainya. Itu api itu hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Kalla innaha lazah. Bahkan ada satu neraka namanya lazah. Allah khabar itu tujuh neraka. Mana tak antara tujuh? Jadi yang ketujuh ni, yang akhir tadi Allah datangkan perlepasan daripada neraka. Tak, kita nak lepas dari neraka. Tapi tak nak kena. Itu dah yang. Itu dah di bulan Ramadan. Allah datangkan Ramadan itu untuk membimbing kita, melatih kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, untuk pagi ini kita baca kitabnya. Kita sambung pembacaan kita yang akan datang. Kita Ramadan habis. Nak cerita lagi boleh. Tak usah baca kitab boleh ya. Kita Ramadan. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Dengki dan hasad. Tajuknya dengki dan hasad. Benda tu apa aja? Dengki cakap Melayu, hasad cakap Arab. Tapi orang Melayu kata hasad dengki boleh betul ya. Hasad dengki boleh, dengki hasad pun boleh. Jumpa. Mana saya baca ni? Belum jumpa. Okey. Dengki dan hasad. Di antara bencana yang membinasakan lagi ialah sifat hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Artinya satu benda satu aja. Siapa yang mananya? Tapi orang Melayu suka sebut hasad dengki. Orang Melayu suka perkataan berganda. Orang Melayu suka perkataan berganda dah. Suka terang benderang, gelap gelita, gemuk gedempul, putih melepah, hitam legam, tinggi lampai, kurus kering. Ada kan? Itu perkataan berganda. Orang Melayu yang suka perkataan berganda. Yang juga hasad dengki. Apa itu? Itu kedua itu membinasakan. Hasad membinasakan, dengki membinasakan ya. Mengapa binasa? Kerana dia berdosa. Bila berdosa masuk neraka. Binasa ada orang masuk neraka ni. Ialah sifat hasad dan dengki terhadap kaum muslimin. Dengki kepada orang-orang yang beriman. Orang muslimin tu. Orang beriman lelaki panggil muslimin, perempuan panggil muslimah. Suka melihat seorang mendapat kesusahan. Artinya dengki tu. Seronok orang lain susah. Dia seronok kalau orang lain dapat susah. Dan dia tak senang orang tu dapat kebaikan. Kalau orang tu dapat kebaikan, dia nak kebaikan dihilang dari orang tu, dia
pindah kepada dia. Itu namanya hasad dengki dah tu. Kalau orang tu dapat apa-apa ganjaran apa-apa dia tak nak ganjaran tu hilang dari orang tu dan pindah kepada dia. Itu hasad dengki namanya. Berbeza dengan iri hati, itu memang digalakkan dalam Islam. Iri hati tu dia nak benda yang dia dapat tu, tapi dia tak nak hilang pada orang tu. Itu namanya iri hati. Dia nak orang tu pandai, aku pun nak pandai macam dia juga. Dia tak nak hilang pandai daripada orang tu. Itu namanya iri hati. Itu bagus. Itu kalau semua manusia itu senang maju Islam di alam ni. Dia nak kena iri hati. Iri hati tak apa. Yang salah dengki. Nak menghilang tu. Benda-benda yang dia dapat tu, yang baik yang dia dapat tu, nak hilang, dia kembali kepada dia. Itu namanya hasad dengki. Dia tak nak yang tu. Itu bencana itu ada satu benda yang binasakan. Ialah sifat hasad dan dengki terhadap kaum muslimin. Suka melihat seseorang mendapat kesusahan. Kalau orang dapat susah, dia seronok. Ada muka. Seronok. Dia apa? Mendendam. Memendam permusuhan. Dia nak bermusuh dengan orang tu. Memendam permusuhan. Ada apa? Memendam permusuhan, dengki busuk hati. Dengki busuk hati. Orang busuk hati itu dengki lah. Dan orang dengki dia memang busuk hati lah. Jangan ada orang dengki seronok dengan orang lain. Busuk hati terhadap orang lain. Tidak mempunyai perasaan rahmat. Tak ada kasih sayang kepada orang tu. Tak ada rasa nak tolong benda. Tak ada perasaan rahmat. Tak ada bersyukur benda. Dan belas kasihan. Tak ada rahmat, tak ada belas kasihan. Suka menyangka buruk terhadap orang lain. Dia yang buruk aja. Kalau orang tu pakai cantik-cantik itu bukan apa. Itu sahaja menunjuk-nunjuk aja. Kalau orang tu kajian bayang tu bukan dia sungguh-sungguh kajian tu. Dia sahaja nak riak tu, mujuk tu. Ada dia. Sangka buruk di orang lain. Dia banyak derma apa itu. Apa nak nunjuk orang diri, orang jadi pemurah, dia jadi orang penderma, dermawan dan sebagainya. Apa itu dia? Dia buruk sangka yang orang lain. Dengki, buruk sangka, buruk busuk hati dan berhadapan orang lain. Tidak mempunyai perasaan rahmat dan belas kasihan, serta suka menyangka buruk terhadap orang lain. Semua sifat-sifat ini adalah termasuk bencana. Bencana itu benda yang membinasakan kita, benda yang merosak kita, bencana yang membinasakan. Adapun sifat hasad dan dengki itu maka memadailah gambaran cela. Cela itu tak suka, benci, cela. Gambaran cela dan buruknya bahwasanya Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah SAW supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana orang yang mendengki. Orang dengki itu lindung diri dari mereka. Jangan rapat dengan mereka, jangan gaul dengan mereka. Dan itu hasad dengki. Dan berlindung diri daripada bencana syaitan. Kerana dengki sampai nyuruhnya, sampai ngajarnya syaitan. Syaitan yang datang rasa dengki daripada orang tu. Jadi berlindung daripada Allah daripada syaitan. Berlindung dengan Allah daripada syaitan itu. Allah Ta'ala telah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin hasad. Ya Allah, baca untuk dia. Ayat itu pun tak tahu macam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya wa min syarri hasidin hasad. Dan dari bencana pendengki, minta lindung daripada Allah daripada bencana pendengki. Jangan ada orang dengki yang kita. Apabila ia mendengki, minta dengan Allah. Surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad.
dan dari bencana pendengki apabila ia mendengki. Itu ayat Quran. Nabi pun kata begitu. Iyyakum wal hasad. Wa innal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatam. Iyyakum wal hasad, jauhlah kamu dengan daripada hasad dengki. Jangan dengki, jangan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Ada semuanya hasad dengki itu memakan segala kebaikan. Ya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Semuanya hasad dengki itu memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu yang kering. Ranting yang kering itu makan api. Cepat ke lambat berapanya? Tuan-tuan dan puan, cepat ke lambat berapanya? Kayu kering, ranting kering, dibakar di api. Lambat ke cepat berapanya? Cepat lah, apa ya? Begitulah. Dia mula membakar kebaikan, menghapuskan kebaikan. Jadi kita buat baik, bila hasad dengki habis hilang pahala baik dia. Itu semayang, itu ada hasad dengki dengan orang lain, habis hilang pahala semayang. Itu ayat tengok apa mana dia. Awas diri kamu dari sifat dengki. Jangan kamu dengki. Awas dengki, menjaga-jaga. Jangan kamu jadi hasad dengki. Awas diri kamu dari sifat dengki. Kerana sesungguhnya dengki itu memakan kebajikan sebagaimana api membakar kayu api. Macam kayu api dibakar dia. Kayu itu kering. Api itu besar. Sekejap dia habis hangus rentung kayu ya. Asal tu hol juga. Dia membakar kebaikan tu. Habis kebaikan tu, pahala-pahala yang habis. Kerana dia datang oleh hasad dengki tadi. Dosa tu mengatasi pahala dia. Dan sabdanya lagi, la yattami'u fi khawfi 'abd al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul. La yattami'u, tak ada berkumpul. Tidak akan berkumpul di dalam batin seorang, dalam hati seorang itu tak akan berkumpul. Dua benda tak berkumpul. Tidak akan berkumpul dalam batin seorang hamba itu iman dan dengki. Kalau dia beriman, tak ada dengki. Kalau dia ada dengki, tak beriman namanya. Kalau dia ada hasad dengki, tak beriman. Nanti dia kumpul dua-dua tak ada. Dia beriman tapi hasad dengki tak ada. Itu salah satu aja. Kalau dia beriman, tak ada hasad dengki. Kalau dia hasad dengki, tak ada beriman namanya. Jadi pilih mana nak hasad dengki ke nak iman. Kalau nak beriman, jangan hasad dengki. Kalau nak hasad dengki, tak beriman. Orang tak beriman, kafir. Kafir masuk. Ya. Ya. Kalau dia bergurau gitu saja, idahlah. Tapi kalau perli, itu hasad dengki dia tu. Dia rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin ke mengaji dan sebagainya. Rajin tu, dia letak rasa hasad dengki. Jangan perli benda-benda apa tu. Iyalah, itu perli tu. Ya, rajinnya. Kalau dia saja-saja orang itu tak ada lah. Kalau saja-saja tak apa. Nak bagi seronok aja tak apa. Nak gurau itu tak apa. Tapi kalau perli betul-betul nak menghina, ada lagi tak boleh. Tak ada nanti kan. Mana? Kita jawab alhamdulillah. Boleh lah. Kita jawab betul lah alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi aku ada rasa seronok nak melakukan ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aku terus seperti ini. Terus berlaku seperti ini. Itu kan apa ya? Boleh jawab itulah. Bagi dia itu soalan tadi, dia itu ada hasad akidah. Kalau dia dengan tujuan untuk menghina, ada hasad itu. Kalau dia saja nak bergurau, itu tak ada. Tak. Boleh. Apanya? Gurau saja. Kan Nabi menggurau juga, tapi tak ada macam itu. Nabi menggurau juga, tapi semua yang benar-benar dia tak pernah menyakiti hati orang lain. Baik. Kenapa?
Jadi kata Nabi tadi apa? Tidak akan berkumpul dalam batin seorang hamba itu iman dan dengki. Dua-dua tak ada. Hadis ini amat berat kesannya pada diri seorang mukmin. Sabdanya lagi, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Ini larangannya. Nabi larang kita ni. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan kamu hasad dengki, jangan kamu dengki-dengki. Wala tabaghadu, artinya jangan kamu benci membenci antara satu sama lain. Jangan pula memulau antara seorang dengan sama lain. Wala tadabaru, artinya jangan kamu memusuhi. Itu larangan dari Rasul. Ada 3 perkara. Kalau ada dalam sini kita ni, tak usah kena masuk syurga. Cium bau syurga pun tak dapat. Kalau ada 3 benda ni. Walaupun dia rajin sembahyang, walaupun dia rajin baca Quran, walaupun dia rajin mengaji, walaupun dia rajin sedekah, walaupun dia rajin zikir dan sebagainya, tak ada dapat. Cium bau syurga pun tak dapat. Apa dah? Yang pertama, dia mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Nyembah lembu, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah kekayaan. Kalau ada itu, cium bau syurga pun tak dapat. Yang kedua, orang-orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Derhaka kepada mak, derhaka kepada bapak. Kalau tak diampun, kalau mereka tak minta ampun, kalau dia tak minta ampun di rumah bapaknya, kalau mak bapak tak ampunnya, tak dapat masuk syurga. Susah kalau masuk syurga, cium bau syurga pun dapat. Yang ketiga, kalau dia sengaja memutuskan hubungan dirinya dengan orang lain. Saja-saja tak nak tegur, saja-saja nak memusuhi orang lain, saja-saja nak jadikan dia sebagai musuh. Tak ada apa sebab, saja dia tak siap nak tegur, nak kawan dengan dia, tak nak. Dia terus masuk neraka, tak dapat cium bau syurga pun tak dapat. Jadi itu perintah Nabi itu. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kamu dengki-mendengki, jangan kamu benci-membenci, dan jangan kamu musuh-memusuhi. Kamu itu adalah hamba-hamba Allah yang bersahabat. Baik. Arti hasad atau dengki ialah apabila seseorang itu merasa sempit. Dia sempit, tak mendapat dia. Nengok orang dapat nikmat, orang lain dapat nikmat, dia susah. Seseorang itu merasa sempit dan serba salah di dada. Dalam dada lah, artinya nak nafas tak boleh. Di dada dan di hatinya, sambil kurang senang terhadap nikmat yang dikurniakan Allah kepada salah seorang hamba-hambanya yang lain. Dikurniakan Allah kepada salah seorang hambanya, sama ada dalam urusan agama maupun urusan dunia. Sama ada bab agama atau urusan dunia. Dia nanti jadi imam, dia dengki, tak nak. Dia jadi imam, patutnya aku dia. Marahnya. Dia nanti jadi ketua, umpamanya. Kan dia jadi ketua, patutnya aku lah. Dia tak suka orang tu yang dilantik jadi ketua. Dia dah hilang jawatan ketua daripada orang tu, dia nak mengambil jawatan itu. Dia namanya hasad dengki macam. Allah dah bagi dia nikmat. Lain aja lah. Reda je lah. Ini dah. Sama ada dalam urusan agama maupun urusan dunia. Jadi dunia pun juga. Dia dapat pingat, dapat PJK, dapat AMN, dapat PPT dan sebagainya. Ini patutnya aku dapat, aku dinuh berjuang mana. Dia kata berjuangnya. Itu hak dia. Allah nak bagi dia. Yang kita nanti pasal apa? Sama ada akhirat atau agama atau urusan dunia. Sebaliknya dia mengharapkan agar nikmat itu terhapus dari orang itu ya, terhapus dari orang itu, dan beliau boleh biarlah dia saja kalau boleh, dan kalau boleh biarlah dia saja yang mendapat nikmat itu. Tindakan nikmat itu, nak hilang nikmat dari orang lain.
Dia nak kalau boleh biar aku dapat nikmat tu ya. Itu namanya hasad dengki tu. Biarlah dia saja yang mendapat nikmat itu. Meskipun hal itu mustahil akan berlaku. Kalau tak, memang mustahil itu tak boleh berlaku lah. Mustahil akan berlaku. Kerana dia yang dia layak menerima nikmat itu. Bukan kita yang layak, dia yang layak. Itulah kemuncaknya. Itulah kemuncaknya keburukan hasad dan dengki. Itulah kemuncaknya keburukan hasad dan dengki. Barang siapa mendapati di dalam dirinya ada sesuatu dari sifat hasad terhadap seseorang dari kaum muslimin, dihasad kepada orang-orang yang beriman, maka hendaklah ia membenci serta menyembunyikannya di dalam hatinya. Jangan tunjukkan. Pendamkan rasa hasad dengki itu. Kembali ingatkan Allah. Allah dah bagi dia. Alhamdulillah. Itu hak dia. Itu untung dia. Alhamdulillah Allah dah bagi dia. Macam itulah nak rasa betul. Nak lawan dia. Rasa hasad dengki itu. Hendaklah ia membenci serta menyembunyikan di dalam hatinya. Jangan sampai ia melahirkannya kepada orang lain. Jangan kepada orang lain. Betulnya bukan dia dapat, artinya aku dapat. Itu hasad dengki itu. Sama ada dengan ucapan maupun dengan kelakuan. Atau tak nak tegur. Dia dapat, kita tak nak tegur dia. Dapat je dia nikmat, kita tak nak tegur dia. Tak nak berkawan dengan dia. Dah jumpa, kau nak baring. Jumpa aja kau nak baring. Dia tahu kau nak baring. Jumpa aja nak, ada pergi ke kanan atau ke kiri. Itu nak. Itu hasad dengki itu. Jangan sampai ia melahirkan kepada orang lain, sama ada dengan ucapan maupun dengan kelakuan. Moga-moga ia akan terselamat dari bencana sifat hasad itu. Mudah-mudahan selamat dan tak ada dia hasad dengki. Jadi dia ikhlas. Kiranya ia mengikut nasihat itu. Ya. Di dalam sebuah hadis, ada hadis tersebut, ada hadis ini. Ya. Salasun. La yaqlu. Apa itu? La yajum minhunna ahad. Al-hasadu wal-dhannu wal-qayratu afala ani akum ya. Amba'akum afala annabiukum anniukum unabbiukum afala unabbiukum bil kharaji min dzalik idza haddatsa fala tabra wa idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta tiga perkara ini kata Nabi ya. Tiada seorang pun yang boleh terlepas daripadanya, yaitu hasad. Hasad, sangkaan buruk dan mendatangkan sial terhadap sesuatu. Kalau ada tiga-tiga ni ada dapat juga, ada hasad dengki, rasa apa sangka buruk pada orang lain dan memandang sial terhadap orang lain. Maukah kamu saya tunjukkan jalan keluar daripadanya? Jika engkau mendengki, jangan melampaui batas, jangan lebih dengan dengki. Jika anda menyangka buruk, kalau kamu sangka buruk dengan orang, janganlah anda benarkan, sangka baik balik. Kembali kepada sangka baik dengan orang itu. Dan jika anda merasa sial, hendaklah anda teruskan. Kalau kata aku ni sial, terus kata apa ya? Itu tiga perkara. Jangan berhenti. Kalau ada dengki, apa? Jangan lebih-lebih penuh. Jangan melampaui batas. Jika ada kamu menyangka buruk pada orang, tukarkan sangka buruk itu jadi oleh sangka baik. Dan
Jangan kau benarkan keburuk itu. Dan jika kamu merasa siap rasa diri kamu siap, maka hendaklah kamu teruskan rasa diri kamu siap. Memang aku tak layak, memang aku tak boleh, memang aku tak patut dapat itu. Nak terus itu ya. Jadi jangan anda batalkan perkara yang anda mencita-citakan itu kerana semata-mata menganggapnya siap. Menganggap tak boleh. Tugas seorang pendengki hendaklah melawan perasaan hatinya yang diseliputi oleh sifat hasad itu. Hati yang penuh ada hasad dengki itu, lawan tu. Jangan biarkan dia berada bersarang dalam hati itu. Dengan memuji-muji orang yang didengkikannya itu, memang dia layak pun. Kalau kita dengki dengan orang tidak dapat sesuatu nikmat, kita puji dia tu, memang dia layak pun. Aku memang tak layak pun kata kita. Puji orang tu dalam hati tu. Nak perasaan dia lawan-lawan hati tu. Walaupun kita tak seronok tapi puji juga. Nak lawan tu. Itu ubatnya dia. Orang yang didengkikannya itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memuliakannya. Kita muliakan dia, hormat dia, bagi dia hadiah dan sebagainya, syukur dengan dia dan sebagainya. Minta dengan Tuhan, terima kasih Tuhan kamu bagi dia tu nikmat. Atau kalau haji lagi sujud syukur kerana dia dapat nikmat. Kalau boleh itu yang paling baik ya. Ada pernah sujud syukur kerana orang lain dapat nikmat? Cuba terang. Itu membaiki hati kita sendiri. Sungguh-sungguh untuk memuliakannya atau membantunya. Kalau ia boleh lakukan demikian, itu memanglah lebih baik. Itu yang terbaiknya. Kerana ia merupakan penawar. Penawar itu bukan ada penyakit, bukan ada penawar. Ya. Lawan sakit hasad itu, dengki itu penyakit. Penawarnya itulah. Kita puji dia, muliakan dia, tolong bantu dia. Itu penawarnya. Penawar yang paling mujarab untuk menghapuskan perasaan dengki di hati ataupun mengurangkannya. Pokoknya mengurangkan rasa dengki itu. Kalau tak boleh hapus, kurangkannya. Ada pun perasaan iri hati. Ini iri hati ini bagus ya. Maka ia tidaklah salah. Nampak tak? Ada pun perasaan iri hati pula, maka itu tiadalah salah. Tidak menjadi salah jika anda mencita-citakan suatu nikmat yang sama. Aku nak macam dia juga. Aku nak pandai macam dia. Kalau aku diusaha belajar betul-betul sampai dia pandai macam dia. Dan orang tu memang pandai. Betul lah. Tak nak hilang pandai tu daripada orang tu. Dia nak pandai macam dia. Nak serupa. Dia faham ke ni? Itu namanya iri hati. Orang tu banyak hafalannya. Aku pun nak banyak hafalan juga. Dia pun betul-betul lah. Berusaha betul-betul supaya dia banyak hafalannya. Orang tu kaya-kaya, dia usaha. Dia pun usaha betul supaya dia kaya macam orang tu juga. Tapi dia tak nak hilang kekayaan dari orang tu. Itu namanya iri hati. Orang tu masyhur, dia pun nak masyhur macam dia juga. Tentang apa? Itu memang tak salah. Boleh. Itu iri hati ya. Ada pun perasaan iri hati pula, maka itu tiadalah salah. Tidak menjadi salah jika anda bercita-cita sesuatu nikmat yang sama. Nak nikmat dia tu aku nak juga. Tapi jangan hilang nikmat tu dari dia. Yang kini Allah sedang menganugerahkannya kepada saudaramu. Lebih-lebih lagi jika nikmat itu ada kaitannya dengan urusan agama. Seperti ilmu. Apa dia banyak ilmu? Dia ngaji kuat, dia telah kuat, dia baca banyak-banyak membaca. Aku pun nak macam dia, nak banyak ilmu macam dia juga. Tak apa. Boleh. Tapi aku tak nak hilang ilmu tu dari dia. Aku nak macam dia punya ilmunya. Aku tak apa boleh. Seperti ilmu pengetahuan, amal ibadah. Maka iri hati serupa itu malah dikira terpuji. Dikira terpuji tu. Kamu ada iri hati macam terpuji. Tetapi jika nikmat itu berkaitan dengan urusan dunia, seperti banyaknya harta dan mempunyai kedudukan dan pangkat, maka iri hati terhadap yang demikian itu menjadi harus dan mubah. Mubah itu haruslah. Harus itu haruslah. Mubah itu semua harus juga namanya. Harus dan mubah. Bukan sunat ya. Harus dan mubah boleh.
Aku nak pangkat macam dia juga. Aku usaha untuk dapat macam itu juga pangkatnya. Itu dah harus. Boleh. Tak, apa dia harus? Tuan-tuan dan puan, dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya saudara. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus. Harus. Mubah namanya. Ada pun mencita-cita kecelakaan terhadap seorang muslim, itu tak boleh. Supaya dia celaka. Tengok orang tu dalam motor baru, cantik ni motor tu, aku tak boleh nampak langgar lori nak dia. Itu tak boleh. Jangan mencita-cita kecelakaan bagi dia. Tak boleh. Jangan mengharapkan sesuatu yang buruk berlaku pada dia. Terhadap seorang muslim. Ataupun menyimpan perasaan penipuan, nak nipu, permusuhan atau dengki. Dengki itu salah. Maka larangan keras terhadapnya memadai dengan sabda Nabi SAW yang berikut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada sempurna iman seseorang kamu. Tak sempurna iman tu. Artinya tak cukup iman tu. Tak lengkap iman kamu tu. La yu'min itu tidak beriman, tapi tafsirannya tidak sempurna. Artinya tidak beriman kamu tu. Tapi tafsirannya ataupun huraiannya, ulama-ulama menghuraikannya buat tak sempurna. Bukan tak beriman tu. Bukan kafir tu. Artinya tak cukup iman kamu tu. La yu'minu ahadukum. Setiap kamu tu, kalau kamu itu hatta hingga kamu kasihkan saudara kamu seperti mana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Kita kasihkan sahabat kita tu macam kita kasihkan diri kita. Apa yang kita suka, kita nak itu dan dapat sahabat tu. Baru sempurna iman. Yang tidak sempurna iman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Apa yang dia suka, itu dia nak sahabat dapat. Apa yang dia dapat, sahabat tu apa itu dia nak macam itu juga. Apa yang dia suka, itu dia suka sahabat dia dapat macam itu juga. Itu baru sempurna iman. Baru dapat 100% iman. Orang dapat 100% iman tu apa? Iman Rasul-Rasul. Iman ada 4. 5 semuanya, bukan 4. Yang pertama iman taklid, iman ngeko-ngeko, iman pak perut. Yang kedua iman ilmu. Ilmunya ada tapi tak beriman. Dia tahu semayang tu wajib tapi dia tak semayang. Dia tahu berjemaah tu wajib tapi dia tak berjemaah. Itu iman ilmu. Tahu tapi tak rasa. Hanya di otak aja. Tapi tak tahu dia. Tak ada dalam hati, tak ada. Yang ketiga iman ayan namanya. Iman ayan. Iman yang sudah terasa Allah Maha Hebat, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Itu iman ayan. Lalu dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan saja dan tak melakukan apa yang Allah larang. Iman ayan. Iman paling komat, paling selamat inilah dia. Paling rendah dan paling selamat iman ayan. Yang ketiga iman hak. Iman hak ni lagi tinggi pangkatnya. Bila sebut nama Allah berkomentar jiwanya. Iman hak. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah mutok. Tambah kalau datang daripada masjid atau daripada surah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul-betul. Itu iman hak namanya. Yang keempat, iman hak. Ulaika humul mu'minun haqqan, kata Allah. Itulah dia orang yang beriman dengan yang sebenar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang dapat pangkat yang tinggi di sisi Tuhan dan dapat rezeki yang mulia-mulia, itu syurga. Itu iman hak. Iman para sahabat, betul kan? Yang kelima iman haqiqah, itu iman Rasul-Rasul. Ini dia senjata grafnya naik aja.
Ingat 5 peringkat iman. Yang pertama iman taklid. Yang kedua iman ilmu. Yang ketiga iman ayan. Ain ya alif nun ayan ya. Koma a y a n ayan. Yang ketiga. Yang keempat iman hak. Yang kelima iman haqiqah, bukan akhidah ya, haqiqah. Iman rasul-rasul. Iman nabi-nabi. Tak pernah kurang. Nabi Musa tu macam mana ujian-ujian dia terima olehnya, tak pernah luntur-luntur imannya, sentiasa bertambah mereka. Ada. Boleh ingat 5 iman tu. Kita yang mana? Ya. Yang iman taklid dah lah. Ya. Iman ilmu tu berdosa lah. Tahu benda tu haram buat juga. Tahu benda tu wajib tak nak buat. Itu iman ilmu. Kebanyakan kita itulah iman ilmu dia. Jadi orang iman ilmu tu masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk dalam syurga. Baik. Lagi apa? Apa kata Nabi lagi? Man qashal muslimina falaysa minhu. Falaysa minhum. Barang siapa yang menipu. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka ia bukanlah dari golongan mereka. Artinya dia bukan jadi orang muslimin lah. Dia menipu je padanya. Bukan jadi golongan orang-orang yang Islam. Muslimin itu orang-orang lelaki yang Islam. Kemudian in qadarta an tusbiha wa ghasi wa laysa fi qalbika ghishun la ahadin fa'al wa dhalika min sunnati. Kiranya anda boleh berpagi dan berpetang, sedang hati anda tiada menyimpan perasaan tipu, tak ada nipu dan khianat. Tak ada nipu dan khianat kepada seseorang, maka hendaklah anda kekalkan perilaku itu. Ikut, kekalkan itu. Kalau kita tak menipu orang, kita ikhlas dengan orang, nak tolong aja, jangan ada telunjuk lurus, kelingking berkait, ada lututnya, nggak ada apa-apa lain tujuan. Kiranya anda boleh berpagi-pagi dan berpetang-petang, sedangkan hati anda tiada menyimpan perasaan tipu dan khianat, tak ada rasa nak menipu dia, tiada nak mengenai dia kepada seorang, maka hendaklah anda kekalkan perlakuan itu. Ikut perlakuan itu, jangan buang. Betul, ikhlaskan kamu dengan kawan kamu, dengan saudara-saudara kamu. Kerana yang demikian itu anda ialah dari sunnahku. Sunnahku artinya Nabi apa itulah. Nabi mana pernah dendam orang, mana pernah nipu orang. Itu adalah sunnahku. Iaitu perjalanan hidupku. Itu sunnah Nabi ya. Itu dia larangan supaya kita jangan hasad dan dengki. Kerana kita nak baik hati je dengan orang. Ikhlas kita dengan orang. Kalau puji betul-betul. Jangan ada tujuan lain ya. Itu dah. Yang datang kita baca kurang belas kasihan dan sentiasa menyangka buruk. Itu akan datang ya. Kurang belas kasihan dan sentiasa buruk dengan orang. Dia ngajak tu kenapa? Supaya dia puji dia orang, itu gunakan perkataan-perkataan jenis itu. Saja sangka buruk dengan orang. Jangan begitu ya. Mesti kita baik sangka dengan orang. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa yang nak komen? Saya pun kata objek, nak komen aja. No comment. Itu yang betul jawabnya. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Ya, saya. Ya.
Kalau kita buat apa? 6. 46. Boleh 20 rakaat, boleh 8 rakaat. Lagi? Dia paling kurang 8 rakaat lah. Ya? Kurang kan? Tak boleh. Dia tak ada waridnya, tak ada contoh-contohnya. Tak ada contohnya kurang daripada 8 ya. Yang ada contoh paling kurangnya 8. Dia sebenarnya 2 besar. Dapat pahala tapi dapatlah. Kalau sampai apa? Cabai aja dapat. Sah lah tu, 2 rakaat besar kerana dia 2 rakaat kan. Tapi paling kurangnya 8. Nak pahala penuh. Dapat 8 rakaat ya. Tak ada, tak boleh. Buat 4 rakaat tak cukup lagi lah. Dapatlah gula kuah aja, agaknya lah. Pahala dapat ya, tapi dapat kuah aja lah. Nakkan pahala penuh, paling komanya 8 rakaat. Kerana itu ada waridnya. Seperti warid tau, contoh. Sahabat ada buat dan sebagainya. Ulama ada buat, salafus soleh ada buat, ataupun khalafus soleh ada buat. Jadi ada contoh, baru boleh kita pakai. Kalau tak ada ya. Kalau tak ada contoh, tak ada warid. Kalau tak ada contoh pun sahabat lah. Tak ada contoh pun sahabat lah. Jadi kalau nak pahala, semayang je dapat lah pahala. Ada nak ayat Quran dan semayang? Ada dulu baca dapat lah pahala pun tak dapat. Tapi itulah. Kalau dapat gula penuh, dia dapat apa? Dapat bawang aja lah. Dapat serai aja. Nak gula penuh ke nak serai aja? Nak gula penuh harus buat dah. Paling kurangnya 8 rakaat. Okey, bagus. Kita lanjut lagi. Yang baru ni viral sepanjang tanpa telekung Ustaz kan? Dan semuanya dia persoalkan daku kita, daku muslimat. Ada daku ni termasuk dalam awal. Dagu ini, dia hak ini, yang boleh keluar hak ini je, luar je. Udah bawah ni tak boleh. Tak boleh keluar. Faham bawah ni? Ini dagu, ini. Apa ni? Yang belah-belah ini aurat ni. Kena jaga. Kalau tak tekung tak apa, ada benda yang boleh menutup pun tak apa. Bukan mesti tekung aja. Tapi Ustaz, bayangkan ada yang tengok Ustaz pun dia kata yang dia sah. Tapi yang ni tiga, mana yang sah? Bila keluar aurat tak sah lah. Bila yang ni bukan aurat, boleh lah keluar hak ini je keluar sah. Tapi kalau dia sampai sini, sampai tengkuk nampak, tak sah lah. Tadi itu aurat. Sampai ke tengkuk nampaknya, tak sah ya. Faham kan? Kalau sampai di luar ni, hak ini, hak tulang dagu ni je. Ini tak apa. Ini dagu ada tulang tak? Hak keluar itu tak apa. Boleh. Tapi kalau sampai nampak ke alkohol menampak, tak sah ya. Itu keluar aurat. Dia cuma dagu, nampak dagu kan. Ada Ustaz yang dia bagi-bagi juga. Ustaz dia kata semayang dia sah. Itu kata dia lah. Yang guna sah tak sah tu kan kita yang menentunya. Yang menentunya apa? Allah. Jadi kita takut Allah kira tak sah. Nak Allah kira sah kan nak Allah kira tak sah. Nak lomba-lomba kan nak ketat. Patutnya kita ketat-ketat kan lah ya. Jangan nampak aurat lah. Memang dia bukan wajib pakai telekung. Tapi kalau ada menutup aurat tak kira kan. Pakai telekung ke pakai apa ke, ada kain ke apa kan, itu tak apa. Jangan nampak aurat dah. Pokoknya jangan nampak aurat dia. Itu aja. Lagi? Habis. Apa?
Keluar solat nampak lagu tak sah. Batal berdosa. Dalam solat ialah memang kalau di luar solat pun nampak dagu sah kita apa dosa ke dah? Aurat itu bila keluar yang aurat mana-mana aurat wanita berdosa tu. Kalau dah tua penuh, itu boleh. Dah tua orang tak ada tertarik lagi nengok dia, itu tak apa. Dia memang ada dalam surah An-Nur, tak salah saya. Ayatnya saya lupa. Itu ada. Ha? Udah orang nengok dia tak ada kasih apa-apa. Nah, itu tak apa. Tunggulah masa itu esok. Ha? Tak ada tertarik langsung nengok dia. Dia boleh. Sebagian daripada aurat dia boleh. Ya? Kalau tua penuh. Udah ganjong. Itu tak apa. Tapi selagi orang tertarik dengan dia, timbul fitnah, kalau nampak tu, kena tutup semua orang. Okey, lagi? 2 aja. Lagi?